مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah pengakhiran ataupun kuliah yang kita menggunakan kitab hadis yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Arifi, Nihayatul Alam ataupun pengakhiran bagi dunia. Insya-Allah hari ini kita nak masuk kepada subtopik yang ketujuh, iaitulah kata Syekh kasratu zuhuril fitan bi anwa'iha, iaitu di antara petanda kecil kiamat. Kita sedang membicarakan tanda-tanda kecil bagi kiamat, yang mana dikatakan bila munculnya begitu banyak fitan dengan pelbagai jenis, ia menunjukkan kepada kita tentang dekatnya kiamat. Ini merupakan petanda kecil bagi kiamat. Ya. Sebelum daripada saya nak menghuraikan apa yang dituliskan oleh Syekh, ingin saya sebutkan di sini bahawasanya kehidupan kita ini sememangnya fitnah. Kehidupan ini, kesenangan, kesusahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kedua-duanya adalah fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah di dalam bahasa Arab bermaksud al-ibtila ataupun al-ikhtibar. Apa itu al-ibtila dan apa itu al-ikhtibar? Al-ibtila bermaksud ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita katakan kehidupan ini adalah ujian, kita kena lihat semula apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kami juga menguji kamu dengan kebaikan. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian kepada kamu, dan kepada kami jugalah kamu akan dikembalikan. Maksudnya kehidupan kita ini, bermula kehidupan kita sebenarnya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita kata kehidupan kita adalah fitnah, kehidupan kita adalah ujian, kehidupan kita ni merupakan satu test daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa pula test ini dinamakan sebagai petanda kecil bagi kiamat? Sebab tu Syekh kata kasrah zuhuril fitan, banyaknya turun bencana, banyaknya turun ujian, banyaknya turun kerosakan, ia merupakan petanda dekatnya kiamat. Para ulama mengatakan seperti mana yang ditegaskan oleh
Syekh Muhammad bin Saleh bin Utsaimin, dia mengatakan bahawasanya fitnah ini ada dua kategori. Yang pertama, fitan asyubuhat, ataupun bencana yang berkaitan dengan syubuhat. Apa itu syubuhat? Syubuhat ialah sesuatu kekeliruan yang ditimbulkan dalam agama. Kita melihat begitu banyak kesesatan demi kesesatan muncul setelah daripada kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara perkara yang jelas yang turun ataupun yang muncul setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah munculnya begitu banyak bid'ah-bid'ah di dalam akidah. Munculnya golongan Syiah, munculnya golongan Khawarij, munculnya golongan Qadariyah, munculnya golongan Murji'ah yang tersasar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tidak mengambil petunjuk daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka golongan seperti ini kita katakan telah terkena fitnah asyubuhat. Kekeliruan mereka terhadap agama disebabkan oleh kerana mereka mengikut sesuatu yang tidak jelas di dalam agama, mengikut sesuatu yang tidak ada asalnya di dalam agama. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga fitan ini ataupun fitnah ini ataupun ancaman ataupun bencana yang berkaitan dengan syahwat. Fitanus syahwat yang berkaitan dengan hawa nafsu. Ini berkaitan dengan maksiat. Ini berkaitan dengan sesuatu yang dipanggil dalam agama perkara yang maksiat kepada Allah, perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hari ini kita melihat begitu banyak kemaksiatan yang berlaku dalam negara orang Islam sendiri pun berlaku. Kita tengok apa yang berlaku di Arab Saudi umpamanya, kan? Di Riyadh umpamanya, pemerintah mereka mula membawa anasi-anasi yang tidak baik masuk ke dalam negara hanya semata-mata alasan nak bagi moden negara. Ini merupakan kerosakan yang kita tidak boleh terima, dan ini merupakan fitnah ataupun fitan yang sedang berlaku kepada umat Islam di Saudi. Bukan hanya kata di Saudi, sebab kadang-kadang orang dok fokus pada Saudi je. Mana-mana negara orang Islam ada maksiat, yang kadang-kadang maksiat itu terlihat seperti mana perkara yang betul. Orang yang membantah dianggap sebagai orang yang kolot. Orang yang membantah maksiat dianggap sebagai orang yang tidak mengikut peredaran zaman. Orang yang membantah maksiat berlaku dianggap sebagai pemecah belah masyarakat. Ini yang berlaku dalam dunia, dan ini merupakan salah satu daripada petanda-petanda kiamat. Orang meminum arak dan dinamakan arak tu bukan dengan nama arak, untuk mengelirukan orang ramai. Jadi oleh kerana itulah para ulama menyebutkan dua jenis fitan. Antaranya Syekh Muhammad Saleh bin Utsaimin ketika dia mensyarahkan hadis dalam syarah Riyadhus Salihin, dia mengatakan fitnah ini akan berlaku, dan apabila di akhir zaman hampir-hampir nak kiamat, lebih banyak bencana akan berlaku. Dan bencana ini ada dua kategori seperti mana yang saya sebutkan tadi, iaitu fitanus syubuhat dan fitanus syahawat, yang mana kedua-duanya bahaya kepada orang mukmin. Dan cara untuk mengatasinya, kalau fitan itu berbentuk syubhat, fitan itu berbentuk syubhat, kalaulah bencana itu berkaitan dengan syubhat, berkaitan dengan kekeliruan dalam agama, tidak ada jalan lain, mestilah seseorang itu perlu untuk menambah ilmu. Perlu seseorang itu untuk menuntut ilmu yang benar daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Seperti mana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat masyhur, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari salat bersama dengan para sahabat. Hadis ini dinukilkan daripada Al-Irbad ibn Sariyah.
Dia mengatakan salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma aqbala alaina fawa'adana maw'izatan zarafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Qulna ya Rasulullah ka'annaha maw'izatu muwaddi' fa'awsina. Qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in 'abdan habashiyya fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Amma apa ni, au kama qal, yang maksudnya daripada Irbad ibni Sariyah, dia mengatakan pada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami. Kemudian apabila selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang kami dan memberikan nasihat, memberikan mau'izah, memberikan peringatan kepada kami, yang mana nasihat ataupun ingatan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah nasihat yang boleh mengalirkan air mata. Wa wajilat minhal qulub, nasihat yang menggetarkan jiwa sesiapa yang mendengarnya. Sehingga kami bertanya kepada Rasulullah, kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nasihat ini merupakan nasihat orang yang nak pergi jauh, orang yang nak meninggalkan kami. Fa'ausina, berikanlah kami satu wasiat. Berikanlah kami satu wasiat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan usikum bitaqwallah. Aku memberi pesanan kepada kamu supaya kamu semua bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-ta'ah. Dan aku juga memberikan pesanan kepada kamu supaya kamu dengar dan juga kamu taat, yakni kepada pemimpin, walaupun pemimpin yang dilantik di kalangan kamu itu merupakan hamba Habsyi, yang orang kata apa? Yang berkulit gelap lah. Kan? Maksudnya Nabi SAW bagi tahu kepentingan untuk taat kepada pemimpin di akhir zaman. Taat dalam perkara yang ma'ruf lah. Kalau disuruh buat maksiat, kita tak perlu taat. Tetapi jangan memberontak angkat senjata. Kemudian Nabi kata, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ ba'di, sesungguhnya sesiapa yang hidup selepas daripada ketiadaanku, sesiapa yang hidup selepas daripada kewafatanku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Dia akan tengok banyak orang bercanggah-canggah. Maka kamu kena pegang sunnahku, sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang diberi hidayah selepas daripadaku, dan gigitnya dengan geraham. Hati-hati kamu dengan perkara baru dalam agama, kerana sesungguhnya setiap daripada perkara baru dalam agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi nak melepaskan diri kita daripada apa yang dinamakan sebagai fitanus syubuhat, nak menjauhkan diri kita daripada fitnah syubuhat, fitnah kekeliruan terhadap agama, kita perlu ada ilmu berkaitan dengan agama. Kerana dalam manusia nak kuat pada agama ni, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ya, seperti mana yang dinukilkan oleh sebahagian salaf, kalau tak silap saya Sufyan As-Sauri ada sebut benda yang sama. Dia kata manusia ni kalau nak beragama, dia kena jaga-jaga dalam dua keadaan, dalam dua perkara. Ya, yang pertama, dia kena hati-hati dalam bab kejahilan. Takut-takut dia buat satu benda yang tidak ada asal. Yang kedua, dia kena hati-hati dalam bab kemelampauan. Inilah yang menjerumuskan. Ya, inilah yang menjerumuskan golongan ahli kitab, iaitu golongan Yahudi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka melampau. Dalam keadaan mereka melampau. Ghulu. Ini masalah juga. Ghulu dalam agama. Buat benda yang tak disuruh dalam agama. Memberat-beratkan agama. Ini benda yang tidak dibenarkan di dalam agama. Itu yang pertama. Yang kedua, jahil.
kejahilan. Yang mana kejahilan ini berlaku kepada golongan Nasrani. Mereka mendakwa sesuatu dalam agama yang tidak ada asal. Mereka mendakwa inilah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendakwa inilah yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Maka yang ni juga bahaya untuk orang yang beragama. Orang yang nak beragama kena kembali kepada ajaran agama yang sebenar, kena kembali kepada sumber yang sebenar, iaitulah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya, itu nak jauhkan diri kita daripada bencana syubhat. Satu lagi fitan ataupun bencana yang berkaitan dengan syahwat. Fitan yang berkaitan dengan syahwat ni, orang yang meninggalkan agama. Maksudnya di akhir zaman nanti ni ada dua jenis lah. Ada manusia yang nak pada agama tapi tak ikut cara agama. Duk ikut cara bid'ah, duk ikut cara kesesatan dan sebagainya. Dan satu lagi ialah golongan yang tak hendak pun pada agama. Jadi kita jangan terkejut, dua-dua ni adalah bahaya untuk agama. Sebab kadang-kadang bila kita bicarakan tentang kesesatan di dalam agama, ada juga orang yang akan pertikaikan dan persoalkan. Dengan dia mengatakan kepada kita, kan, tak payahlah kacau saya pun beragama. Tu ramai lagi orang yang tak salat, ramai lagi orang yang tak beriman. Jadi kenapa tak kacau mereka? Kan? Kenapa tak kacau mereka? Jadi ini semua mereka-mereka yang tidak faham berkaitan dengan ancaman pada agama, yang merosakkan agama bukan hanya maksiat, tetapi juga merosakkan agama ini adalah perkara yang bid'ah di dalam agama. Jadi benda ni dua-dua kena bantras, dua-dua kena kita bagi betulkan. Bukan hanya satu saja, dua-dua kena. Okey? Dan di akhir zaman nanti ni, kalau kita nak selamatkan diri daripada bencana syubhat, kita kena kembali kepada ajaran agama yang sebenar, kena tambahkan ilmu. Kena berpegang dengan Quran dan Sunnah, tambah ilmu. Kerana kekeliruan akan berlaku pada orang yang tidak ada ilmu. Sebab itu Nabi SAW sebut, al-halalu bayyin wal haramu bayyin, wa ma bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas, atau kama qala. Nabi mengatakan perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu juga jelas, dan di antara yang halal dan yang haram, dan di antara yang halal dan juga yang haram ada perkara yang syubhat. Yang ada perkara yang dinamakan sebagai perkara yang tidak jelas. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Ramai di kalangan manusia yang tidak mengetahui akan hukumnya. Ibn Rajab kata, bila Nabi kata ramai yang tak tahu, maksudnya ada segelintir yang tahu. Siapa segelintir yang tahu tu? Para ilmuwan. Ulama-ulama kita tahu. Jadi nak menyelesaikan ataupun nak menghindarkan diri kita daripada terkena syubhat, daripada terkena kekeliruan dalam agama sedangkan kita orang kata tak mahu ataupun tak tahu, maka kita kena tambahkan ilmu di dalam agama ini. Kemudian kalau fitan ataupun bencana tu berkaitan dengan syahwat, maka kita kena tingkatkan keimanan dan kena tingkatkan kesabaran. Maka oleh kerana itulah menyebutkan hadis yang kita akan baca ini. Kita baca dulu, ya. Baik. Dia kata banyaknya timbul bencana, banyaknya timbul fitan, kerosakan di akhir zaman ni merupakan di antara tanda kiamat yang mana telah muncul secara jelas di zaman ini, dan seseorang telah pun dilingkari dengan pelbagai jenis fitan, dengan pelbagai jenis ujian. Antaranya bencana melihat kepada perkara yang haram. Bila dia melihat kepada channel-channel TV, dia kata, dan majalah. Dan apabila dia tengok kepada laman web internet,
dan apa yang disebarkan oleh manusia dalam bentuk gambar-gambar dan potongan-potongan video pada telefon bimbit dan sebagainya. Ini merupakan bencana ini merupakan bencana, ya, sesiapa yang meninggalkannya dan berjaya menyelamatkan diri daripadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya keimanan. Kan kalau kita tengok di zaman ni pun memang kadang-kadang kita tak boleh lari daripada perkara-perkara ini. Kan? Berleluasa sangat. Sehingga kita pun kalau orang kata apa, kalau cuba nak elak sampai tak boleh nak elak dah. Terutamanya melihat kepada aurat orang lah, kan. Gambar-gambar yang tidak menutup aurat ni begitu berleluasa sangat. Tapi kalau kita mampu untuk menghalang diri daripada melihatnya, itu merupakan perkara yang baiklah. Dan bencana terhadap harta yang haram, seperti harta riba, harta rasuah, harta menjual barang-barang yang haram, daripada arak, pakaian yang diharamkan dan selainnya. Kan? Di zaman ini kadang-kadang orang dok pandang harta riba macam tak ada apa. Kan? Saya pernah jumpa satu orang yang saya pernah bagi tahu kat dia benda-benda yang riba ni, dia siap kata lagi, alah riba ni kan dosa kecil aja. Sedangkan riba itu merupakan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Begitu juga dengan rasuah. Rasuah tidak dianggap sebagai satu kesalahan yang besar. Hari ini bila kita sebut rasuah, orang tak peduli pun. Orang dok anggap tak apalah, yang penting orang Islam merintah. Sedangkan rasuah itu diperangi oleh Islam. Dan kadang-kadang kita malu dengan orang Islam sendiri, dengan ahli politik Islam sendiri yang tidak ada rasa sensitif terhadap rasuah, yang kadang-kadang terlibat juga dengan rasuah, tapi berbicara tentang agama seolah-olah dia adalah manusia yang paling hebat sekali. Bukan saya nak kata saya bagus, tak. Tapi kita kena sama-sama benteras. Kan? Tak boleh hanya berharap kononnya dia Muslim maka dia lebih baik daripada orang yang kafir. Betul, orang Muslim dalam apa keadaan sekalipun still ada kebaikan dalam diri dia, tetapi nak jadi pemimpin kita tidak boleh kompromi terhadap rasuah. Kerana rasuah ini mengundang laknat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini benda yang serius. Bahkan kadang-kadang rasuah diberi nama dengan nama yang bukan rasuah untuk mengelirukan orang. Konon-kononnya itu bukan rasuah ataupun ia adalah sesuatu yang dibenarkan. Ada yang dipanggil duit kopi, ada yang dipanggil wang pelincir dan pelbagai lagi. Ini benda-benda yang ada di akhir zaman ini. Kadang-kadang kita yang tak mau makan ni jadi masalah pula. Kan? Dianggap sebagai kolot, dianggap sebagai kuno, dianggap sebagai orang yang tak open minded dan sebagainya. Ya, dan Syekh mengatakan lagi, wa akilul malil haram. Dia kata, dan pemakan harta yang haram ini la yastajibullahu du'aahu. Allah tidak akan memustajabkan doanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Nabi kata wa dzakara rajulan atala safar ash'az aghbar. Ada seorang lelaki yang musafirnya jauh, ash'az, rambutnya kusut, aghbar, pakaiannya berdebu, kan? Pakaiannya berdebu. Kemudian dia kata yamuddu yadayhi ila sama. Dia menadah tangannya ke langit, ya rab, ya rab, dia kata. Wahai Tuhan, wahai Tuhan, dia kata. Wahai Tuhan, wahai Tuhan. Wa malbasuhu haram. Sedangkan pakaiannya, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram. Dia diberi makan dengan perkara yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana Allah Ta'ala nak memustajabkan doanya? Maka ini merupakan satu benda yang penting, yang kita kena tahu. Kalau kita nak jadikan doa kita mustajab, kita kena jauhkan makan perkara yang haram. Ya. Begitu juga
bencana pada pakaian yang haram, sama ada pada perempuan ataupun pada lelaki. Apa itu pakaian yang haram? Pakaian yang tidak menepati dress code Islam. Pakaian yang mencela pemakainya di mata agama. Pakaian yang tidak menutup aurat. Pakaian yang mendedahkan aurat. Yang lagi hebat tuan-tuan, dinamakan pula pakaian itu pakaian muslimah, ataupun pakaian itu pakaian syar'i, busana muslimah dan sebagainya, tapi tidak mengikut dress code Islam. Ini benda yang kita kena hati-hati. Umpamanya ada sekarang ni pakai trend pakai turban kan. Turban ke apa saya pun tak tahulah sebutan tu betul ke tak. Tapi turban, orang perempuan pakai turban, tengkuk terbuka. Kan? Tengkuk terbuka. Sedangkan tengkuk itu adalah sebahagian daripada aurat orang perempuan. Kan? Bila disebut saya beli dekat kedai busana muslim. Ini semua benda yang tidak betul dalam agama, cuba untuk dimasukkan ke dalam istilah agama. Ia adalah satu benda yang salah. Jadi ini di akhir zaman ni muncul benda ni. Dan begitu banyak manusia terkena ataupun termasuk dalam perkara-perkara fitan, sehingga orang yang bertakwa dan cuba membersihkan diri menjadi orang yang asing di kalangan mereka. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan yang asing. Islam akan kembali asing di akhir zaman seperti mana ia bermula, dan beruntunglah bagi mereka yang asing itu. Yang asing ni maksudnya dengan mengamalkan ajaran agama yang sebenar ketika mana berlakunya bencana dan maksiat yang berleluasa. Okey, bila kita sebut fitan, kata Syekh, fitan itu adalah jamak bagi fitnah. Sebab itu hadis akhir zaman ni ulama panggil hadisul fitan. Hadis yang berkaitan dengan bencana-bencana, iaitu ikhtibar wal ibtila. Ikhtibar dan juga ibtila, ujian daripada Allah dan juga musibah daripada Allah. Wastu'mila fi kulli syai'in makruh, dan selalunya fitan ini ataupun fitnah digunakan pada perkara yang tak disukai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun mengkhabarkan kepada kita tentang fitan yang akan muncul yang besar, yang akan kena kepada muslim yang benar, kepada orang muslim yang berpegang pada ajaran yang benar, yang mana apabila berlaku ataupun apabila timbul aja fitnah, orang mukmin akan mengatakan, ya, ini merupakan kebinasaan untukku. Kemudian dia akan beredar dan muncul pula fitnah yang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitana ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hadis riwayat Imam Muslim, yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu dengan amalan sebelum datangnya bencana-bencana yang apabila dia datang sifatnya itu seperti potongan malam yang gelap gelita. Yusbihu ar-rajulu mu'mina, yang mana seorang lelaki mungkin menjalani waktu pagi dalam keadaan beriman, wa yumsi kafira, dan bila tiba waktu petang dia menjadi kafir. Ataupun wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, ataupun mungkin waktu petang dia beriman dan waktu pagi dia menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, yang mana dia menjual agamanya dengan habuan dunia dia, dengan habuan yang dia inginkan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila Nabi kata bergegaslah untuk melakukan amalan, amalan tu amalan apa? Amalan tu adalah amalan saleh. Buktinya apa? Buktinya amalan saleh itulah yang boleh menghalang kita
daripada menjadi kufur. Amalan saleh itu saja yang boleh menghalang kita daripada menjual agama kita untuk mendapatkan habuan dunia. Bila Nabi SAW menyebutkan afitanan qaqita'il lailil muzlim, akan munculnya fitan, akan munculnya bencana-bencana yang mana sifatnya seperti potongan-potongan malam yang gelap gelita. Sifat malam itu gelap, dan Nabi SAW menggunakan satu lagi sifat nak gelapkan lagi malam itu, nak bagi tahu tekankan gelap sungguh, kerana kadang-kadang malam ni dia ada cahaya bulan, kan? Maka Nabi SAW tambah lagi lailil muzlim, malam yang gelap gelita langsung tak ada cahaya. Itulah perumpamaan, ya, perumpamaan bencana yang datang. Kalau sifat malam itu yang gelap gelita itu tidak jelas apa pun di dalamnya, kita kalau duduk dalam gelap gelita tak nampak apa kalau tak ada cahaya, tak boleh tengok apa. Tidak ada sesuatu pun yang boleh dilihat oleh mata kita kalau malam tu gelap gelita, kan? Jadi fitan ini ataupun bencana ni bila datang dia jadi macam tu lah. Kan, fitan ni kalau datang dia jadi macam tu. Maksudnya bila turun aja bencana tu akan menjadikan seseorang itu tak nampak di mana satu yang benar daripada yang batil. Kebatilan berleluasa sampai tak nampak mana satu yang benar, melainkan kena kembali kepada ajaran yang benar, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bila Nabi SAW mengatakan akan ada seorang lelaki yang paginya menjadi beriman, petang jadi kafir. Ada juga yang petang jadi beriman, pagi menjadi kafir. Ulama berbeza pendapat tentang maksud hadis ni. Sebahagian ulama kata yang dimaksudkan dengan hadis ni ialah bukan kafir betul-betul, tetapi kufur nikmat. Maksudnya pada waktu pagi dia beriman, sungguh-sungguh beriman. Bila sampai pada waktu petang, dia kufur kepada nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada dia, dia tak bersyukur, dia menjadi pelaku maksiat. Nikmat dia ambil, tapi dia tak tunjuk pun dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan begitulah sebaliknya, iaitu pada waktu petang dia beriman, esok pagi dia tak syukur pun dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada dia, dia menjadi orang yang melakukan maksiat, itu kufur nikmat. Itu yang tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, mereka mengatakan memang jadi kafir sungguh. Bila fitnah itu turun, boleh jadi kafir betul. Inilah yang di pandangan yang Al-Imamul Qurtubi cenderung pada. Jadi kata tak mustahil untuk kata makna kafir di sini kafir betul, maksudnya keluar pada agama betul. Bukan kufur nikmat saja, kafir betul-betul kafir. Dah macam mana boleh jadi macam tu? Kerana fitan yang turun ataupun bencana yang turun itu menjadikan orang terlupa pada agama. Buktinya apa? Buktinya di hujung tu Nabi SAW menyebutkan yabi'u dinahu, dia sanggup jual agama dia hanya untuk mendapat habuan dunia dia. Begitulah teruknya dan dahsyatnya bencana yang akan muncul. Bencana yang muncul sebelum daripada kiamat. Maka apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Yang pertama, kita kena memperbanyakkan amal saleh. Sebelum daripada kemunculan fitan yang begitu banyak, kita kena memperbanyakkan amal saleh. Dan amal saleh ini tidak akan dapat dilakukan melainkan kita kena belajar ilmu yang benar daripada Quran dan Sunnah. Kan, sebab kita mana nak tahu amal saleh tu jadi amal saleh? Kita tahu tak apa yang Allah Ta'ala suka dan apa Allah Ta'ala tak suka kalau tak kembali kepada wahyu? Kita pun tak tahu. Jadi para ulama menyebutkan amal saleh itu apabila Allah Ta'ala kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan untuk menguji kamu, yang mana satu di kalangan kamu itu yang paling baik amalannya. Maka kata Fudail bin Iyad, paling baik amalan itu adalah al-ikhlas dan juga mutaba'ah. Apa itu al-ikhlas? Keikhlasan, buat kerana Allah. Apa itu mutaba'ah? Mengikut cara sunnah.
seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita nak beramal saleh, tidak ada ruang melainkan kita kena kembali kepada ilmu yang benar. Kena tengok ilmu yang benar. Kena rujuk kepada ilmu yang benar seperti mana yang telah saya tegaskan tadi. Jadi bila kita dah ada ilmu, kita beramal saleh. Dan amal saleh ni kena buat segera. Sebab Nabi kata bersegera sebelum datangnya fitan. Kenapa kena segera? Kerana apabila kita ni berada dalam keadaan yang senang, sebelum turunnya bencana, sebelum turunnya musibah yang menggegarkan pegangan kita, kita eloklah buat ibadat. Kerana bila sampai saja satu keadaan di mana bencana itu muncul, kita ni takut-takut, tersibuk dan tak sempat. Sehingga apabila bencana itu yang boleh menyebabkan kebenaran itu sukar terlihat, orang-orang yang mengamalkan amal saleh mempunyai kemampuan untuk membezakan mana satu yang betul daripada yang tak betul. Sebab dia ada ilmu dan dia telah beramal. Dan kita tidak boleh nafi, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, amal saleh ini memberi kesan dan pengaruh kepada iman kita. Jadi orang yang beramal saleh, keimanan dia mantap, keimanan dia kuat. Setelah ilmu dia ada, kemudian dia amalkan ilmu dia itu, dia beramal saleh, maka iman dia kuat, iman dia bertambah, maka bila datang saja bencana, ya, bila datang saja bencana, maka bencana itu dapat untuk dia selesaikan. Bencana itu dapat untuk dia hadapi. Kerana dia telah dipersiapkan dengan amal saleh yang menguatkan keimanan dia, yang menjadikan jati diri keimanan dia itu kekal ada pada dia. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni bagi tahu pada kita bagaimana segeranya manusia itu berubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain apabila turunnya bencana itu. Apabila turunnya kerosakan yang berlaku di akhir zaman tu nanti, pagi boleh beriman, petang boleh jadi kafir. Ataupun petang boleh jadi beriman, pagi esok boleh jadi kafir. Begitu segeranya keadaan tersebut. Dan keadaan itu tak dapat kita bayangkan melainkan setelah kita melaluinya. Dan ya, terlalu mementingkan dunia akan menyebabkan kita terjerumus dalam fitan ataupun dalam bencana yang turun sebelum daripada akhir zaman nanti. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syekh mengatakan di sini, dia kata apa? Dia kata hadis ini maknanya apa? Hadis ini al-hasu 'ala al-mubadarah ila al-a'mal salihah. Hadis ini suruh kita bergegas untuk bersegera. Hadis ni kata apa? Suruh kita bersungguh-sungguh, menggesa kita untuk bergegas supaya melakukan amal saleh qabla ta'adzuriha wa ishtighali 'anha bima yahduthu min al-fitan asy-syaghilah al-mutakathirah al-mutarakimah. Dia kata hadis ni suruh kita bersegera untuk beramal saleh sebelum datangnya fitan, sebelum datangnya bencana. Sebab apa? Sebab berkemungkinan bencana tu bila dia datang, dia akan menjadikan kita sibuk. Dia akan menjadikan kita mungkin terabai untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan satu jenis daripada dahsyatnya bencana yang akan turun itu dengan sifat mukmin itu waktu petang dia beriman, waktu pagi dia kufur, dan juga sebaliknya. Ini Nabi SAW nak tunjuk kepada kita begitu besarnya bencana tersebut sehingga insan boleh pada dalam satu hari dia boleh berubah. Jadi sebagai ulama kata ini metafora daripada Nabi SAW nak tunjuk begitu cepat perubahan agama itu berlaku. Itu bab yang ketujuh. Kita tengok pada bab yang ke-8 pula. Syekh mengatakan, dia kata zuhurul qanawatul fadaiyah. Munculnya channel-channel television. Television. Yang mana dia kata ini salah satu daripada
petanda fitan, petanda fitnah, dia kata. Ya, baik. Dia kata yasbah fil fada al-yawm, dia kata. Terapung ke udara pada hari ini sesuatu yang tidak kurang daripada 13,000 channel televisyen, yang mana di dalamnya terdapat fitan dan bala. Dia katalah, yang mana terdapat isyarat, ya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lepas, yang Nabi suruh kita beramal saleh sebelum datangnya bencana yang sifatnya itu seperti potongan-potongan malam yang gelap gelita. Dan ada juga dia kata datang dalam riwayat yang lain yang menunjukkan akan datang fitan, akan datang bencana daripada atas, daripada langit, yang akan terkena pada semua sehingga akan turun pada padang pasir. Tengah-tengah padang pasir pun ada, iaitu apa yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Shaybah di dalam musannafnya dengan sanad yang sahih. Kata-kata Huzaifah Ibn Yaman, ini bukan kata-kata Nabi SAW, ini merupakan kata-kata Huzaifah, yang mana Huzaifah mengatakan, la yushikanna ayyusabba alaikum syar minas sama hatta yablugha al-fayafi. Qala qila wa mal fayafi ya Aba Abdullah? Qala al-ardul qafr. Yang bermaksud hampir-hampir nanti akan orang kata apa, akan dicurahkan ke atas kamu keburukan daripada langit sehingga keburukan itu sampai ke padang-padang pasir. Maka ada orang tanya, apa itu padang pasir ya Abu Abdullah? Iaitu orang tanya kepada Huzaifah. Gelaran Huzaifah ni Abu Abdullah. Apa itu fayafi wahai Abu Abdullah? Dia mengatakan al-ardul qafr, iaitu tanah yang tidak ada apa-apa, tak ada tanaman, tak ada haiwan, tengah-tengah padang pasir yang kering kontang. Dan Syekh mengatakan ini merupakan isyarat daripada riwayat yang menunjukkan kejahatan itu akan muncul daripada atas. Dan Arab mengatakan semua lafaz yang di atas itu adalah sama. Jadi bila kata mi'syar minas sama, kejahatan daripada langit, langit itu boleh difahami juga dengan satelit, dia kata, dengan channel television. Sebab apa? Sebab televisyen hari ini telah menjadikan manusia melihat keburukan demi keburukan. Tapi bukan nak kata televisyen tu sendiri, apa yang ada dalam tu. Kerana kita tak nafikan dengan kewujudan teknologi menyebabkan dakwah ini kadang-kadang lebih mudah untuk disampaikan. Kan hari ini tuan-tuan, saya duduk di Perlis ni, tuan-tuan ada di mana-mana tempat di pelosok dunia, tuan-tuan boleh tengok saya. Kan? Tuan-tuan boleh nampak muka saya. Ini disebabkan oleh kerana kecanggihan teknologi yang ada. Tetapi kita tengok channel-channel ataupun ruang-ruang untuk menyebarkan keburukan, untuk menyebarkan kemaksiatan, untuk menyebarkan perkara yang menyanggahi syariat juga terdapat pada saluran ini, bahkan lebih banyak. Kadang-kadang sampai kita pun tak boleh nak elak daripada melihat. Kadang-kadang kita nak tengok ceramah pun terpaksa keluar, terpaksa tengok iklan dulu, dan iklan tu pun kadang-kadang tak patuh syariah. Maka kita berada di zaman di mana kejahatan itu bertebaran, keburukan itu dan fitan itu bertebaran dalam kehidupan kita, yang kadang-kadang kita pun tak tahu macam mana nak lari. Macam mana nak larikan diri daripada dia. Tapi kalau kita mampu untuk larikan diri, alhamdulillah kita akan selamat. Ya, baik. Kemudian Syekh mengatakan televisyen pada hari ini kan menerima apa yang aqmar sinaiyah ataupun kita kata satelit buatan manusia. Apa yang satelit buatan manusia ni pancarkan kepadanya daripada fitan wa mujun, dia kata. Daripada bencana-bencana, daripada keburukan-keburukan. Dia terima, kan? Dia terima daripada tu, lepas tu dipancarkan. Ya. Sehingga kan kemah-kemah di tanah-tanah kosong dan juga padang-padang pasir tidak selamat daripada fitan ini. Tuan-tuan tengok, kalau duduk kat negara Arab pun sama. Bila kita tengok kat negara Arab, macam-macam jenis channel tu ada.
Bukan hanya channel Arab, ada channel orang putih, macam-macam. Hanya iman saja yang menjadikan diri kita selamat daripada bencana yang seperti ini. Ini benda yang bahaya yang kita kena beringat. Kemudian Nabi SAW menceritakan juga tentang petanda akhir zaman akan munculnya pergaduhan, perbalahan di kalangan dua puak yang besar, sedangkan keduanya mempunyai agama yang sama. Kata Syekh, kalau tuan-tuan tengok bab nombor 9, Syekh mengatakan ikhbaruhu an mauqi'ati Siffin. Nabi SAW mengkhabarkan tentang apa yang bakal berlaku di Siffin. Kata Syekh, di antara tanda-tanda kiamat apabila Nabi SAW mengkhabarkan tentang peperangan demi peperangan, pergelutan yang akan berlaku. Sama ada pergelutan dan peperangan itu sesama orang Muslim ataupun orang sesama orang Muslim dan orang kafir, ataupun sesama Muslim sendiri. Dan di antaranya adalah peperangan Siffin, iaitu peperangan Siffin, peperangan yang berlaku di antara Ali dan Muawiyah setelah daripada pembunuhan Osman pada tahun 36 Hijrah. Tuan-tuan, pembunuhan Osman adalah sesuatu yang menyedihkan umat Islam. Pembunuhan Osman merupakan permulaan bagi perpecahan orang Islam yang tak dapat untuk disatukan lagi, melainkan di akhir zaman nantilah. Yang mana apabila Osman dibunuh, orang Islam menjadi berpecah. Kenapa mereka berpecah? Kerana perpecahan itu disebabkan perbezaan ijtihad. Bagaimana mereka nak deal, bagaimana mereka nak berinteraksi dengan suasana setelah daripada pembunuhan Osman. Kan, sehingga kan ilmu hadis pun menjadi sedikit berbeza keadaannya sebelum daripada pembunuhan Osman dan selepas daripada pembunuhan Osman. Sebelum daripada pembunuhan Osman, sahabat Nabi ni agak lenient dalam bab hadis, mereka taklah begitu ketat, sehingga kan apabila Osman dibunuh, maka mereka menjadi strict sikit. Mereka jadi ketat sikit. Kenapa ketat? Kerana bila Osman dibunuh, manusia telah menjadi berpecah, timbul puak-puak yang pelbagai. Kan? Timbul puak-puak yang pelbagai sehingga menyebabkan benda ini menyebabkan sebahagian puak ahli bid'ah menyebarkan hadis-hadis palsu dan menyandarkannya kepada Nabi SAW untuk mencari pengaruh. Kan? Untuk mencari pengaruh. Jadi, bila hadis-hadis palsu ini muncul, disandarkan kepada Nabi, maka muncullah ulama-ulama hadis menjaga hadis Nabi SAW dan meletakkan asas ilmu hadis, mesti meletakkan sanad dan kemudian semak sanadnya. Seperti mana yang disebutkan oleh Muhammad bin Sirin, dia kata innan nas lam yasaluna innan nas kanu la yasaluna anil isnad hatta waqa'atil fitnah, hatta idza waqa'atil fitnah faqalu sammu lana rijalakum fayunzar in kana min ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhu wa in kana min ahli bid'ah fayuraddu hadithuhu. Manusia tak pernah bertanya pun berkenaan dengan sanad, sehingga apabila berlakunya fitnah, sebagian ulama mentafsirkan fitnah yang dimaksudkan oleh Ibn Sirin ini adalah fitnah pembunuhan Osman. Sehingga apabila Osman dibunuh, mereka mengatakan sammu lana rijalakum, kan, namakan kepada kami perawi-perawi kamu, fayundar, maka dilihat, in kana min ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhu wa in kana min ahli bid'ah fayuraddu hadithuhu. Kalau nak tengoklah, kalau dia daripada kalangan ahli sunnah, maka akan diterima hadisnya. Kalau dia daripada kalangan ahli bid'ah, maka ditolak hadisnya. Maka ulama hadis pun mula ketat untuk menerima hadis. Jadi perbezaan pandangan ini asalnya sebelum munculnya golongan-golongan bid'ah yang memalsukan hadis ni,
telah berlaku perbalahan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berbeza pendapat bagaimana nak berurusan dengan pembunuh Uthman. Ali bin Abi Talib yang dilantik sebagai khalifah pada masa itu, ya, punya pendapat kita mesti tangguhkan seketika pembunuh Uthman untuk menstabilkan negara. Manakala Muawiyah pada ketika itu yang merupakan seorang yang datang daripada keluarga Uthman, iaitu Bani Umayyah, dia menganggap dia adalah wali kepada keluarga, wali kepada Uthman yang bertanggungjawab untuk menuntut bela terhadap kematian Uthman. Dia mengatakan kepada Ali, engkau kena laksanakan qisas terhadap pembunuh Uthman, kalau tidak aku tidak mau bai'ah engkau. Kan dalam masalah ni berlaku perbezaan pandangan. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab ni mereka tidak mencela mana-mana sahabat. Mereka tetap menghormati sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan ini perbezaan ijtihad. Walaupun mereka cenderung untuk kata Ali di pihak yang benar, tetapi mereka tidak mencela Muawiyah, tetapi mereka mengatakan Muawiyah telah tersilap di dalam ijtihadnya. Mereka mengatakan Muawiyah telah tersilap di dalam ijtihadnya. Dalam peristiwa ni, walaupun asalnya perbezaan itu berlaku dalam ijtihad nak mencari pembunuh Uthman, tetapi akhirnya ia membawa kepada peperangan di antara Ali dan Muawiyah. Kan? Dikatakan dalam peperangan ini ramai yang terkorban. Dikatakan hampir 70,000 yang terkorban antara di kalangan kem Ali dan juga kem Muawiyah. Bila dihimpun-himpun ada 70,000 yang terlibat, yang terkorban dalam peperangan ini, sehinggalah kedua-duanya berdamai dalam majlis tahkim. Ya. Apakah hadis yang dikatakan Nabi SAW seolah-olah memberikan isyarat tentang peperangan yang bakal berlaku di antara dua puak sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in? Ialah hadis daripada Abu Hurairah, yang mana Nabi SAW bersabda, la taqumu sa'ah hatta taqtatilu fi'atani 'azimatan yakunu bainahuma maqtalatun 'azimah wa da'wahuma wahidah. Hadis ni hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlakunya kiamat sehingga ada dua kumpulan yang besar akan berperang sesama mereka, yang mana di antara keduanya bila berperang akan berlaku pembunuhan besar-besaran. Kan? Berlakunya peperangan besar-besaran, berlakunya pembunuhan besar-besaran. Sedangkan kedua-dua dakwaan mereka itu adalah satu. Maksudnya dua-dua Muslim, dua-dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai ahli sunnah ni, kita kena kata macam mana? Kita kena kata seperti mana yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Arifi. Dia kata apa? Dia kata menyebut zikru mauqifi ahli sunnah minal fitnah bainas sahabah. Sebutan terhadap pendirian ahli sunnah wal jamaah daripada fitnah yang berlaku di antara sahabat. Dia kata apa? As-sahabah radhiyallahu anhum bashar laisu anbiya. Sahabat ni manusia, mereka bukan nabi. Fayaqa'u minas sahabah ma yaqa'u min baqiyatin nas. Dia kata apa yang berlaku pada sahabat itu akan apa yang berlaku pada sahabat sama seperti mana apa yang berlaku kepada manusia lainnya, daripada ijtihad, daripada kesilapan, bahkan kadang-kadang berlaku juga permusuhan, bahkan juga berlaku peperangan. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah secara ijma' keseluruhannya mengatakan para sahabat abarrun nas wa aslahuhum, mereka adalah sebaik-baik manusia, wa aslahuhum, dan juga manusia yang generasi yang paling saleh, wa aqrabuhum ila hadyin nabi SAW, dan mereka adalah generasi yang paling dekat dengan petunjuk Nabi. Dan kita ahli sunnah wal jamaah ini wajib untuk kaf wal imsak, berdiam diri, menahan diri
amma syajara bainas sahaba radhiyallahu anhum. Kita berdiam diri, kita tak menghukum dengan mengkafirkan sesiapa ataupun memfasidkan sesiapa. Wasukun amma hasala bainahum min khilafat, dan kita juga mendiamkan diri terhadap apa yang telah terjadi di antara mereka daripada sudut mereka berbalah sesama mereka. Kan? Jadi orang pernah bertanya, kepada Umar bin Abdul Aziz tentang perbalahan yang berlaku di kalangan sahabat. Umar kata, darah-darah itu, yakni darah-darah sahabat yang gugur dalam peperangan Siffin ini, kan, Allah Ta'ala telah menjadikan tangan aku bersih daripadanya. Umar kata, Allah Ta'ala telah selamatkan tangan aku daripada terlibat dalam menumpahkannya, dan aku tak mahu untuk mengotorkan lidah aku berbicara tentangnya. Inilah pendirian Ahli Sunnah wal Jamaah. Kan? Kenapa? Kerana daripada golongan Siffin ini, daripada peperangan Siffin ini, bila berlakunya majlis tahkim, adanya golongan yang dinamakan sebagai Syiah yang pro kepada Ali sehingga mengkafirkan Muawiyah dan kawan-kawannya. Muncul pula golongan-golongan Khawarij yang mengkafirkan kedua-dua puak kerana mereka menganggap sesiapa yang melakukan dosa besar telah menjadi kafir. Maka dalam isu ni Ali dah jadi kafir, Muawiyah juga telah menjadi kafir, kesemua mereka yang terlibat dan redha dengan tahkim menjadi kafir. Jadi ini masalah yang berlaku. Oleh kerana itulah gelaran Ahli Sunnah itu menjadi sesuatu yang masyhur, yang mana sebelum tu orang tak kenal pun gelaran Ahli Sunnah itu digunakan secara meluas. Ahli Sunnah wal Jamaah ini muncul apabila kemunculan banyak mazhab-mazhab bid'ah daripada golongan Syiahnya, daripada golongan Khawarijnya, daripada golongan Qadariyah dan Murji'ahnya. Kesemua ini apabila muncul, mereka setiap ketika mendakwa diri mereka Muslim. Jadi pada waktu tersebut, gelaran Muslim itu tidak lagi boleh untuk membezakan yang mana satu berada di atas sunnah dan yang mana satu berada di atas akidah bid'ah. Oleh kerana itulah para ulama memasyhurkan gelaran Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya gelaran itu dapat membezakan pengikut yang asal mengikut jalan Nabi dan para sahabat daripada jalan-jalan golongan yang telah terlibat dengan bid'ah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Itulah lebih kurang yang saya boleh ceritakan dalam kuliah hari ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain, kita akan sambung berkenaan dengan golongan Khawarij. Golongan Khawarij yang muncul setelah daripada majlis tahkim berlaku. InsyaAllah, sekejap saya letakkan nota supaya saya tak lupa. Ini ada satu soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya, apakah status hadis siapa yang salat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat diharamkan api neraka ke atasnya? Okay, di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, man salla arba'an qabla dhuhr wa arba'an ba'daha lam tamassahu an-nar. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, sesiapa yang salat 4 rakaat, Tirmizi dan juga Nasai, sesiapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, maka dia tidak akan disentuh api neraka. Jadi hadis ini merupakan hadis yang sahih. Tapi sebenarnya boleh dibuat 2, boleh juga dibuat 4. Yang ni lah dalil untuk 4. Dalil untuk 4 rakaat. Jadi boleh buat 2 rakaat, boleh juga dibuat 4 rakaat. Kalau nak buat 4 rakaat, boleh dibuat 1 salam, boleh dibuat 2 salam. Baik. Okey, ni ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lari tajuk, dia kata. Saya ingin bertanya, adakah benar hadis yang menceritakan tentang gambar Nabi Muhammad SAW pada zaman Rom? Boleh doktor jelaskan dengan lebih terperinci? Riwayat ini ada banyak. Riwayat yang mengatakan Heraklius ataupun Rom memang menyimpan gambar, bukan kata gambar Nabi je, gambar para anbiya. Gambar para anbiya. Tetapi riwayat-riwayatnya kesemuanya dhaif, tidak sahih, walaupun satu sekadar kajian saya, wallahu a'lam.
Salam Doktor, Waalaikumsalam. Bagaimana nak menegur negara Arab Saudi buat konsert? Ada kata masuk dalam fitnah akhir zaman. Macam mana kita nak tegur, kita bantah ha? Kan? Kita bantah, kita nyatakan bantahan kita. Kan? Kadang-kadang suara netizen ni bagus juga kan. Bukan kata di Arab Saudi je. Termasuklah Mesir pun banyak juga. Malaysia ni pun banyak juga maksiat yang berlaku kan. Jadi benda-benda ni perlu diingat semula dah kita kena buatlah kerja amal ma'ruf nahi munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar ke jemaah tabligh ada ulama masukkan dalam aliran sesat, dan bagaimana jika ada kawan dah termasuk dalam jemaah tabligh tu? Adakah kita patut tunjukkan ulama yang membantah? Saya tidak nafikan ada ulama yang mengkritik golongan tabligh. Tetapi kalau pendirian saya jemaah ataupun kumpulan tabligh ini mereka ada kebaikan kerana mereka melakukan dakwah yang kita tak mampu nak buat. Cuma adalah beberapa kritikan yang bukan hanya mereka saja yang dapat kritikan, mana-mana kumpulan pun dapat kritikan. Kerana kita kan manusia. Cuma kalau tanya kepada saya, baiknya kalau kita dapat saling orang kata apa? Bantu-membantu untuk memperbaiki. Contohnya macam apa? Mereka suka membaca kitab Fadail A'mal, kalau boleh kitab Fadail A'mal itu diadakan takhrij penilaian hadis padanya, ataupun mungkin kalau diubah silibus kepada Riyadhus Salihin umpamanya, karya Imam Nawawi seperti mana yang dibaca oleh tabligh negara Arab Jordan, mereka gunakan kitab Riyadhus Salihin, itu lebih baik kan. Kita tak orang kata apa, tak kritik secara umum lah, sebab tabligh ni besar, jemaah dia besar, ramai, dan mereka juga ada jasa yang besar juga kan. Yang mana kalau mereka dapat perbaiki mereka punya taklim tu dan mereka buat pengajian itu lebih baiklah. Wallahu a'lam. Saya difahamkan doktor terlibat dengan tim semahadi.com dan doktor merupakan ketua penyelidik. Boleh doktor kongsikan perkembangan terkini dan perancangan semahadi.com pada masa akan datang? Ini memang beberapa penyelidik lah, bukan saya seorang. Beberapa penyelidik TUPSI dan juga universiti-universiti lain memang terlibat dalam projek ini. Sekarang ni alhamdulillah kita telah berjaya mengumpulkan database 12,000 lebih hadis dhaif dan palsu, kita berjaya masukkan ke dalam database. Sekarang ni dalam proses nak memasukkan hadis yang sahih pula. Jadi doakanlah, ini merupakan satu kerja yang sangat-sangat berat, satu kerja yang memerlukan ketekunan yang sangat tinggi. Ya, doakan. Doktor tak ada perancangan ke nak tulis buku hadis dhaif dan palsu yang popular dalam masyarakat Melayu 2.0? Semahadis.com tu sudah memadai dah. Boleh cek di sana, ada 12,000 hadis dhaif dan palsu yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah bid'ah bila baca surah Sajadah dan insan pada subuh Jumaat? Ia adalah sunnah. Ada hadis daripada Nabi SAW. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni golongan yang menyimpang juga mengaku ahli sunnah. Bagaimana nak membezakan kebenaran itu? Sekarang ni golongan yang menyimpang juga mengaku ahli sunnah. Bagaimana nak bezakan kebenaran itu? Nak bezakan adalah tengok dakwaan dia lah. Dia amal sunnah ke dia amal bid'ah? Kalau dia amal banyak bid'ah, dia seru orang kepada bid'ah, dia benci kepada sunnah, maka dia bukan ahli sunnah walaupun mulut dia kata dia ahli sunnah. Tapi kalau orang tu dituduh sebagai ahli bid'ah tapi dia menyeru kepada sunnah, dia kempen sunnah, dia mengajak orang pada sunnah, maka dia ahli sunnah walaupun orang lain anggap dia sebagai sesat. Assalamualaikum. Boleh ulas adakah nas untuk puasa sunat di bulan Rejab? Ada. Puasa adalah satu-satunya riwayat yang sahih ataupun amalan yang sahih pada bulan Rejab. Dan hadisnya sahih. Selain daripada itu, tidak ada amalan-amalan khusus yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah boleh kita memakai topi? Kena tengoklah kalau topi lambang agama. Kan? Topi itu lambang agama kafir ataupun topi itu lambang
orang jahat. Bila kita pakai, orang akan nampak macam kita ni sebahagian daripada mereka, yang tu dilarang lah. Tapi kalau topi tu topi biasa, orang anggap itu termasuk dalam adat yang diterima, bukan pelik pada orang lain, maka tidak menjadi masalah untuk dipakai. Salam doktor. Waalaikumsalam. Moga sihat selalu. Macam mana nak ajak keluarga tidak berterusan dengan amalan bidah? Kita kempen amalan sunnah. Kan? Kita kempen amalan sunnah, lama-lama mereka akan tinggalkan bidah. Kan? Sebab mereka tu kadang-kadang bukan nak amal bidah sangat, tapi sebab tak ada amalan yang mereka tahu daripada sunnah. So kita kempen kepada mereka amalan sunnah, lama kelamaan mereka suka dengan sunnah, mereka cinta dengan sunnah, mereka tak teringat lagi dah dengan bidah. InsyaAllah. Jadi kita usaha, kita kempen. Orang nak marah biasalah, mula-mula nak ubah memang orang marah. Tapi lama-lama insya-Allah orang akan terima dan orang akan ingat benda tu benda yang baik. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah saya rasa cukuplah sekadar itu. Banyak soalan saya pun tak sempat nak jawab semua. Terima kasih banyak kepada penganjur, Datuk Ayub, Kak Lin dan tim Nur Islam Academy. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini, yang dapat bersama-sama dengan saya. Saya mohon ampun dan maaf kalau terkasar bahasa, tersilap kata. Saya berhenti dulu di sini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.